Okay, hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor, dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku, dan jangan juga lupa tekan lonceng tong. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Jangan juga pernah lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, Assalamualaikum. So, kalau korang nak tahu, video kita hari ni disponsor oleh Genshin Impact. Alah, korang mestilah tahu Genshin Impact ni apa. Game yang RPG tu, yang korang sales main tu. Kalau korang tak main pun kawan korang mesti main juga Macam-macam karakter ada. Korang kena selesaikan macam-macam misi dalam game ni kalau korang tahu. So, dia punya game ni kalau korang tak tahu, dia memang open RPG world. Memang best jalan cerita dia. Setiap apa yang korang main dalam game tu, memang ada jalan cerita. Ada senjata best-best, ada skill best-best yang korang boleh guna. Macam-macam elemen ada. Angin, air, api, tanah, kilat, semua ada. Best di game ni, korang bebas buat apa je korang nak. Korang boleh berlari, korang kawal sendiri. Nak jalan, korang kawal sendiri. Nak terbang pun boleh. Lari-lari macam panjat-panjat bukit tu, semua ada dalam game ni. Korang jangan risau. Kalau korang dah main Genshin Impact, mesti korang tahu kan. So, yang paling penting, game ni memang takkan bosan sebab korang boleh main dengan kawan-kawan korang dekat-dekat sekolah tu kan. Tapi kat sekolah janganlah buat info macam tu. Dah balik rumah nanti main bersama dengan kawan. So, ni yang paling penting. Sekarang ni version 2.8 dah update new character. Maksudnya character dah baru sikit. New events, new outfit, pakaian baru. Mak paling suka outfit diorang yang Dial-Up Red Dead of Night tu. Minta maaf lah kalau salah sebutnya. Memang mantap gila guys. Bukan tu je, diorang pun dah update event baru-baru semua. Macam Summertime Odyssey. Memang nice gila. Sekejap, aku tunjuk footage video untuk korang tengok. The Summertime Odyssey event will also feature a sailing game mode. Fun. Nice. Oh, there's some green spheres on the course. Can you tell us about what those do, Zach? Totally. Plus, jangan risau. Korang boleh main game ni dekat mana-mana. Dekat smartphone, dekat handphone korang, dekat iPad, dekat tablet, dekat PC. Padu kan? Ajak PlayStation pun boleh. Kepada korang yang ada PlayStation, korang boleh main Genshin Impact ni dekat PlayStation. Dan kalau korang nak sangat main game ni, korang boleh tekan link yang aku dah pin dekat description box dekat bawah ni. And jangan lupa download tau kawan. Bye! Jom kita sambung video. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Oh, right. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Look at me, a genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga. Hari ni kita nak cakap pasal santau. Ada sihir, ada santau, ada santau, ada sihir. Macam tu. So, macam korang tahu lah, aku ni kalau bab-bab Noron ni tak ada benda lain. Macam tu. Noron memang benda-benda seram je kan. Kita asyik cakap pasal cerita seram. Kita asyik cakap pasal benda-benda macam hantu. Kita cakap benda lain pula. Macam tu kan. Kita kupas benda lain pula. Dalam benda seram ni, banyak benda lagi yang kita boleh fikir. Selain daripada cerita seram, selain daripada hantu, selain daripada banyak lagi benda macam tu. Ada sentau, ada sihir, ada orang kena rasuk. Lebih kurang macam itulah dalam aspek seram tu macam tu. So, hari ni macam korang dah baca kat thumbnail, macam korang baca kat title, kita akan cakap pasal santau. Tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video penjelasan. Okay, so macam biasa kita akan dengar penjelasan daripada Ustaz Auni lah. Macam korang dah tahulah, aku memang suka dengar apa yang dia cakap. Okay, jom kita mulakan. Ada dua. Satu Santau ni ada dua. santau angin, satu santau makan. Santau makan ni dia bubuh dalam makanan, dia bubuh Ni yang aku pernah cerita baru-baru ni macam tu. dalam minuman. Santau angin dia hantar, tu kena duduk tempat tu lah, nak kena bubuh tu. Jadi santau angin dia boleh duduk tempat dia mana-mana, dia hantar guna jin dia, setan dia. Biasanya orang yang belajar santau ni, waktu dia sedang dalam praktikal, jadi dia kena berlatih, dia kena pi buang santau dia tu. Ni bahayanya. Kalau kita jenis singgah kedai-kedai makan, terkena geng-geng praktikal tengah buang dia punya santau. Bila sampai waktu tempoh tu, guru dia kata, hampir guna santau hang ni, try mana-mana kedai. Jadi dia pi mana-mana kedai, dia lepaskan santau dia. Kalau kebetulan kena gerai goreng pisang kita lah. Jadi bila orang beli tu, nasib kesian dah. Memang akan kena.
Tapi dia tak ada niat tu. Dia memanglah nak test ilmu dia, tapi bukan niat dia nak kenal kita. Siapa makan, almarhum lah. Jadi bacalah ayat-ayat yang patut untuk defend dan ruqyah diri kita. Kes santau guys. So, macam korang dah nampak tadi, itu penjelasan tentang santau. Ada santau apa tak macam tadi? Aku dengar tapi aku lupa. Santau angin dengan santau... Bekas santan kelapa muda ya. So, santau angin tu melalui angin lah. Macam tu lebih kurang. Dan macam yang aku pernah cerita kat korang, kalau dia nak belajar ilmu hitam, macam ustaz tu cakap tadi, dia nak praktikal. Dia nak test-test, cuba try test dia punya ilmu tu. Dia pergi dekat kedai-kedai, macam dia hantar dekat kedai-kedai, dia tengok kedai tu kena tak macam tu. Kalau kena santau yang dia buat tu, maksudnya dia dah pro. Macam tu. Maksud dia dah handal tentang sihir ni, tentang santau ni. Maksudnya dia dah boleh buat dengan kesuka dia je. Faham tak? Macam tu. Sebab tu kalau korang tengok, ada kadang-kadang dia buka gerai. Contoh macam ustaz tu cakap tadi, dia buka gerai goreng pisang kan. 2 minggu laris, ramai orang pergi. Macam tu. Macam suka gila lah makan goreng pisang dia ni. Minggu ketiga orang pergi, mana kedai dia? Kita tak nampak dengan mata kasar kita. Padahal kedai tu ada je dekat situ tau. Macam tu. Kita tak nampak kedai. Bila kita makan dekat kedai tu rasa tak sedap. Lagi-lagi macam ni. Kalau korang nak tahu, ini bukan pasal santau lah. Kalau orang tu pakai pelaris. Pelaris tu macam mana? Contoh, dia masak tak sedap pun. Macam tu. Makanan dia tak sedap. Apa-apa dia semua tak sedap. Tapi dia pakai pelaris. Pelaris tu, untuk jadikan kedai dia tu, lagi orang kata ramai orang. Lagi banyak duit dia dapat. Ramai orang macam tu. Korang yang selalu pergi kedai makan, lepas tu korang nak tahu, dia ni pakai pelaris ke tak? Macam tu. Ada cara dia. Salah satunya, macam tu, kalau korang pijak je dekat kedai tu, maksudnya macam korang dah masuk je kedai tu, bukan korang pijak. Korang masuk je kedai tu, korang baca surah Al-Fatihah dengan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Korang baca ayat tu, korang duduk. Lepas tu korang jangan makan dekat kedai tu, makan dekat rumah, bungkus. Bila kau makan dekat kedai, rasa dia sama macam kau makan dekat rumah, dia tak pakai pelaris. Tapi bila rasa dia lain, dekat kedai punya sedap punya makanan tu, kau rasa macam, oh, macam hotel 5 star punya makanan. Sampai dekat rumah, astagfirullahalazim, dia macam telur tembelang macam tu. Itu maksudnya memang dia pakai pelaris. Kebiasaannya itu adalah orang kata benda yang senang nampak macam tu. Makan dekat kedai sedap, bungkus bawa balik jadi tak sedap. Tu satu. So, santau ni macam dia cakap tadi, macam Ustaz Aun ni cakap, memang ada dua santau. Santau ni memang tak ada tujuan lain lah. Tak ada orang santau-santau sebab nak kebaikan. Tak ada. Santau ni memang manusia, santau ni jahat dengki. Dengki jahat dengki. Tu je. Itu je masalah dia. Punca utama kepada benda-benda macam ni. Dengki, tak suka, iri hati, apa benda semua. Iri hati dengan dengki tu sama je lah kan. Itulah sebab utamanya benda ni berlaku. Cuba kalau kita ni macam okey-okey je, biasa-biasa je. Cuba kalau kita tengok contohlah kawan kita beli kereta kan, macam tu. Cuba cakap Alhamdulillah, macam tu kan. Murah rezeki kau, doakan aku juga. Okey macam tu. Ini tak. Bila kawan beli kereta, beli kereta dia pergi santaunya orang tu. Macam tu. Lepas tu kawan tu baru buka kedai ni. Lepas tu laris 3 hari laris viral kat TikTok. Macam tu kan. Tak boleh jadi ni. Kaya. Cuba fikir, yang kaya tu siapa? Kawan sendiri kan. Bila kawan sendiri tu kaya, manalah tahu kawan tu nanti boleh belanja kita. Macam tu. Dia boleh tolong orang lain. Kita ni cakap Alhamdulillah je lah. Suruhlah dia doakan kita pula. Ataupun kita sama-sama bersyukur. Macam tu. Ada banyak lagi benda kita boleh buat kan, daripada santau-santau ni. Macam tu. Antara macam pengalaman aku sendirilah. Aku pernah kena santau. Macam tu. Ini bukan santau macam biasa-biasa. Waktu tu aku dah jam 4. Macam tu. Waktu dah jam 4 ke dah jam 3 Dah jam 4 sekolah rendah pagi. Sekolah petang ada sekolah kafar. Petang tu aku tak pergi sekolah kafar sebab aku ada macam latihan sukan dekat sekolah. Waktu pergi latihan sukan dekat sekolah tu, petang-petang ada olahraga tu, aku ni waktu dah jam 4 tu orang kata tak aktif sangat lah berlari. Aku start aktif dah jam 5 dah jam 6 macam tu. Kita ni duduk kat kantin, duduk kat kursi-kursi batu tu, tengok orang lari. Orang tengok aku tengok orang macam tu, macam bodoh macam tu kan. Lepas tu aku tengok ada orang jual air dekat kantin tu. Dekat bawah tempat orang jual air tu ada cahaya tau. Ini bukan cerita Barbie ya. Bukan cerita balabi-balabi. Bukan. Ini cerita betul. Macam cahaya. Macam tu, macam lampu macam tu. Aku pun tegur cahaya tu dekat bawah meja jual air kan. Aku macam,
Kita macam curious lah kan, macam apa benda tu? Cahaya-cahaya putih-putih macam tu kan. Aku tertegur. Rupanya tak boleh tegur macam tu. Keesokan harinya tu, aku tak pergi sekolah rendah, aku pergi sekolah kafar. Lepas tu, petangnya tu, aku batuk-batuk dekat sekolah kafar, keluar darah. Macam tu. Dia macam bukan direct tau. Dia bukan direct aku kena. Dia macam esoknya tu, tak silap aku. Batuk darah dekat sekolah kafar. Lepas tu balik-balik tu aku cerita kat ibu. Lepas tu, waktu aku tengah cerita kat mak aku tu, mak aku tak percaya. Aku batuk depan mak aku, keluar darah, mak aku percaya. Macam tu macam, kenapa darah? Lebih kurang macam tu kan. So, start daripada tu, aku pergi klinik, check macam x-ray, kita tengok kita punya rusuk dada apa benda semua kan, ada luka ke, ada jangkitan paru-paru ke, ada penyakit TB batuk kering ke, macam tu kan. Kalau penyakit batuk kering bahaya tau, macam tu. So dah x-ray, dah jumpa doktor apa benda semua normal, tak ada apa-apa masalah pun. Memang tengok tak ada apa-apa masalah, macam tu. So bila dah pelik macam tu, mak aku try bawa dekat ubat tradisional lah, maksudnya perubatan Islam macam tu kan. Tengok sampai dekat rumah orang tu macam tu. Cik tu tengok aku macam ni tau, dengan anak dia. Dia tengok macam tu. Aku tak boleh bagi tahu nama Dia tengok macam tu. Aku pun takut lah, kenapa kau tengok aku macam tu? Macam tu kan. Dia tengok je. Rupanya dia boleh scan badan kita ni, ada sarang-sarang santau. Macam tu. Sarang-sarang santau. Mungkin dalam tempoh waktu yang lama, lebih kurang 2-3 bulan aku tak datang sekolah, aku datang. Tapi seminggu sekali, seminggu 2 kali, macam tu. Yang lain tu aku tak datang. Sakit macam tu kan. Mungkin dalam tempoh yang terlalu lama tu, badan aku ni, mak aku dah bacakan surah, mak aku dah bacakan ayat kursi, dah bagi ayat yasin, dah bagi air tawar apa benda semua. So dalam badan aku ni, orang kata benda tu dah beransur-ansur hilang tau, sarang-sarang santau tu. Dan aku punya batuk darah tu pun dah tak ada. Dah sampai dekat rumah pakcik tu jumpa banyak sarang santau dekat belah sini. Aku ingat lagi kat sini, dekat sini, kat bawah ni. Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, waktu dia ubat aku tu, aku boleh gelak. Aku tak tahu kenapa. Serius guys, aku tak tahu kenapa aku gelak. Ini bukan cerita Barbie Upin, bukan cerita lawak. Aku gelak. Dia ubatkan aku tu duduk. So badan aku tu kan, rasa panas ni, rasa bahang. Dia tak rasa panas macam kita kena bakar. Dia macam bahang tau, macam berpeluh-peluh macam tu. Tapi aku gelak. Aku macam lepas tu ada kawan mak aku, teman mak aku, untuk bawa aku pergi berubat. Marah aku. Macam gelak. Lebih kurang macam tu kan. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku gelak. Benda tu macam lawak bagi aku. Aku tak tahu apa yang lawak bagi aku, tapi aku gelak. Aku macam macam tu kan. Lepas tu dah habis dia buang benda tu, badan aku rasa ringan sangat. Ringan yang macam kau dekat udara, faham tak? Macam tu, macam sejuk, ringan macam tu. Macam dah tak ada benda-benda yang ada dalam kepala ni yang berat-berat tu, tak ada. Macam tu. Sampai tahap macam tu. Dan sampai sekarang aku fikir kenapa aku gelak. Padahal dia ubatkan aku, tapi kenapa aku gelak? Apa benda kelakar sangat? Muka pakcik tu ke? Tapi aku rasa muka pakcik tu normal je. Lepas je aku berubat dengan pakcik tu ada cucu. Yang ubatkan aku tu pakcik dengan anak dia. Anak dia lelaki. Anak dia lelaki tu ada anak. Macam tu. Macam mana aku nak cakap Dekat dalam rumah tu, waktu aku pergi berubat, ada pakcik tu, anak dia lelaki dengan cucu perempuan dia. Cucu perempuan dia ni anak kepada anak lelaki dia. Macam mana aku nak cakap lebih kurang macam tu. Dia cerita aku main dengan cucu dia lah. Macam tu. Cucu dia kecil, perempuan macam tu. Dia cucu perempuan dia tu, tak tahu dia cakap macam mana. Mula dia takut dengan aku tau. Aku pun takut dengan dia macam tu. Lepas je aku berubat tu, main dengan dia, tengok kartun sama-sama. Kita main ni, aku main dengan dia ya. Aku dengan dia 2 orang. Lepas tu kita orang main macam main kerja-kerja lah. Nak cerita ke tak, waktu dia main dengan aku tu, ada seorang lagi. Faham tak? Ada seorang lagi. Kan kita main kejar-kejar, main nyorok-nyorok. Lepas tu dia dah jumpa aku. Lepas tu aku cakap, awak pula pergi menyorok. Macam tu, saya pula cari. Aku cakap macam tu. Lepas tu nak tu dia cakap apa? Seorang lagi tak jumpa. Aku macam siapa? Siapa yang seorang lagi macam tu? Bukan kita main 2 orang ke? Rupa-rupanya selama ni, yang aku main dengan dia tu, baru aku tahu dekat dalam rumah dia tu, aku nak cakap tapi takut, ada seorang lagi yang teman dia. Pakcik tu baru bagi tahu. Waktu dah nak balik, pakcik tu baru bagi tahu. Kau tahu tak? Yang cucu dia tu orang lagi, teman. Macam tu. Jin dah lebih kurang macam tu. Main dengan jin rupanya. Jadinya cucu dia ni, nak dipendekkan ceritanya, cucu dia tak boleh bezakan antara manusia betul dan benda tu waktu kecil, faham tak? Jadinya sampai dia umur 4-5 tahun nak ke darjah 1, still tak boleh bezakan lagi mana satu jin, mana satu manusia yang betul. Jadinya yang main sorok-sorok tu, aku nampak aku dengan dia je macam tu. Tapi dia nampak lain. Dia nampak aku dan seorang lagi. Faham tak? Maksudnya daripada mata dia nampak 3 orang, daripada mata aku nampak 2 orang je.
Lebih kurang macam tu. Ustaz daripada tu, Mat. Aku pun kalau nak berkawan dengan orang, aku siap cubit-cubit lagi orang. Aku nak tentukan orang tu manusia ke betul. Aku tak tipu ya, aku tak tipu. Macam tu. Start daripada tu, aku nak berkawan dengan orang terus. Aku rasa macam aku kena berhati-hati sebab aku takut aku kawan dengan jin. Kau tahu tak? Dia jadikan ceritanya macam tu. Korang kedengaran cerita macam alah menipu lah ni. Mungkin ada orang yang anggapan macam tu macam yalah cerita dia ni. Yalah. Mungkin ada orang macam tu. Tapi aku tak boleh nak cakap banyak macam tu. Sebab setiap orang ada dia orang punya tahap kepercayaan sendiri. Macam tu kan. Macam okey, dia nak percaya, tak nak percaya sudah. Macam tu. Ini kisah aku. Macam tu. Kisah orang lain-lain. Okey, orang kata tahap kepercayaan orang pun lain-lain. Aku tak pernah paksa pun untuk korang percaya dengan cerita aku. Macam tu. Tapi ini yang aku nak cerita kat korang macam tu. So terpulang kepada korang nak percaya ataupun tak. Okey guys, aku rasa sampai sini dulu noror kita yang tak berapa nak noror ni. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.